Hari ni 10 Zulhijjah, hari Sabtu di Mekah, malam Ahad, malam raya di Malaysia. Kami beramai-ramai berkumpul, berjalan untuk ke Jamrah Kubra, melontar 7 biji anak batu, insya-Allah. Semoga dipermudahkanlah, insya-Allah. Hari ini hari Sabtu di Mekah ni, mereka merayakan Aidiladha. Sekarang baru jam 9.15 minit. Tadi kita bertolak jam 9 malam. Yang nampak ni, ini tempat penginapan jemaah atas bukit. Atas bukit sana. Nampak? Sebelah ni semua tempat penginapan. Sebelah ni penginapan apa? Inilah Mina, penginapan di Mina. Kami menetap di sini dan berjalan 10 km pergi balik untuk melontar. 5 km pergi, 5 km balik. Bagi yang ada masalah kesihatan atau kurang mampu, boleh mewakilkan lontarannya kepada kawan-kawan ataupun upah kepada sesiapa. Atau ada juga yang naik wheelchair. Semua boleh. Okey, itu yang depan tu, yang bertembung dengan kita tu, itu bukan Malaysia punya, itu Indonesia. Yang ada tanda kuning tu baru masuk tu, itu Indonesia. Kita Malaysia lahan-lahan je. Kat depan tu jemaah akan melintasi ataupun lalu di bawah terowong Muassim. Ingat tak sejarah terowong Muassim? Al-Fatihah untuk semua bekas jemaah haji yang terlibat. Okey, sekarang kita mula masuk ke terowong Muassim. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Mula melangkah ke dalam terowong Muassim. Korang tahu tak, dalam ni rasa macam ribut angin kuat. Oh, rupanya ada tangga bergerak Tapi kita berjalan lah. Lambat kalau tak. Oh, baguslah. Siapa-siapa yang penat, letak kaki je, dia bergerak sendiri rupanya. Lantai yang bergerak tu, dia separuh je. Lepas tu kita kena jalan seperti biasa. Kemudian depan tu nanti ada lagi lantai tu. Oh, ni satu kaedah orang apa ni? Pihak Arab buat untuk jemaah haji berehat seketika sebab letih bergerak berjalan. Alhamdulillah. Inilah suasana di dalam terowong Muassim menghala ke tempat melontar Jamrah Kubra. Betul kan, macam Zu cakap, yang lapu liplak warna merah tu, setiap tempat tu ada lantai yang bergerak. Zu tak pasti dah berapa km kita jalan dan dah berapa kilometer dalam terowong Muassim ni. Tapi dah depan tu dah nak berakhir dah. Nak keluar dah daripada terowong. Alhamdulillah, kita dah keluar daripada terowong ni. Sikit lagi nak keluar daripada terowong Muassim. Ya Allah, teringat lagi sejarah peristiwa jemaah haji Malaysia yang meninggal dunia di dalam terowong Muassim. Zul tak lupa dah tahun bila, tapi memang menyayat hati lah. Sedih sangat, ya Allah. Itulah perjuangan mereka. Ya Allah, kau rahmatilah mereka, ya Allah.
yang telah meninggal dunia tu, ya Allah, dan yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Okey, ni Zu tak tahu package yang mana, bangsa mana, tapi menampak macam muka tak macam kita lah. Yang itu macam mancung tu. Apa ni? Dia ada juga penginapan dekat sini. Tengok depan tu ramai tak? Ramai kan? Ya Allah, adakanlah ruang untuk kami. Okey, ini terowong Muasim yang kedua. Kita masuk. Oh, rupanya ada banyak lagi. Ada satu lagi ni. Ini yang kedua. Zu tak pasti ada berapa lagi. InsyaAllah kita akan masuk terowong ni. Setiap terowong dia sama. Ada lantai yang bergerak. Yang ni lantai tak bergerak kan. Ada juga yang lalu sebelah sana. Siapa nak save energy, lalu sebelah sini. Siapa nak guna energi banyak, lalu sebelah kiri tu. Semua boleh. Ini di dalam terowong Muasim. Nampak tu, itu jemaah Indonesia. Dia dah tahallul tu malam tadi. Dia tahallul, dia datang melontar selepas waktu subuh. Dia tahallul, boleh pakai pakaian berjahit. Yang tu orang Arab tu, dia datang. Okey, kita akan keluar dari terowong Muasim yang kedua. InsyaAllah perjalanan semakin hampir. Jamarat third floor. Tu, dia dah tulis. Dah dekat insyaAllah. Ini suasana dalam perjalanan hendak ke Jamratul Kubra. Tengok, tak sunyi pun. Sebelum datang sini tahu, Zu bayangkan jalan tu berbatu-batu, tak macam ni. Lepas tu kan Zu bayangkan keliling tu gelap sampai Zu bawa lampu. Nak ketawa ke bawa lampu tu? Biasalah kan, kita belum datang. Rupanya cerah benderang berang. Ini sebenarnya suasana dalam perjalanan ke melontar. Kan? Semoga kawan-kawan yang bakal haji semua menjadi panduan lah, insyaAllah. Janganlah terfikir-fikir macam Zu terfikir-fikir selama ni kan. Begini rupanya perjalanan melontar. Itu sebelah sana tu bangunan apa tu, cantik-cantik. Tak tahu bangunan apa, tapi cantik bentuk dia. Yang hujung sana tu cerah tu agaknya tempat minap ke apa entah. Yang sana. Oh, tu nampak tu lah. Tu apa tu? Train. Oh, atas tu ada train. Rupanya ni stesen dia agaknya. Nampak train kat sana, atas sana. Tak tahu dari mana nak ke mana, cuma nampak. Agaknya bangunan yang cantik ni tempat melontar. Sebab kat depan tu dia tulis Jamarat, lepas tu anak panah dia ke sana. Oh, cantiknya pandangan dari jauh. Tempat melontar ni ada 3. Yang pertama Sughra, yang kedua Wusta, yang ketiga Kubra. 10 Zulhijjah ni kita akan melontar hanya di Jamrah Kubra. Yang jumrah yang ketiga, yang paling belakang. Yang 2 lagi kita tak melontar. Maksudnya hari malam ni kita akan melontar hanya 7 biji batu ke Jamrah Kubra. Lepas tu kita pulang pula ke Mina. Yang Zu tunjuk ni, ini tempat melontar yang pertama, Sughra nama dia. Malam ni tak ada seorang pun pergi kat situ kan, sebab malam ni 10 Zulhijjah. Kita tak melontar di sini. Okey, yang nampak di depan ni yang kedua, iaitu Wusta. Tak ada orang juga melontar kat situ. 10 Zulhijjah kita pun tak melontar di situ. Kita hanya lalu ajalah. Jarak antara Sughra dan Wusta tu tak jauh pun, tak jauh. Peliklah aku, ada juga orang melontar kat situ 10 Zulhijjah. Orang Indonesia. Tak kenapalah dia melontar kat Wusta tu. Dia 4 orang je, tak ada orang melontar di situ sebenarnya 10 Zulhijjah.
Kat depan tu, itulah kubra. Kubra tu kita akan melontar pada 10 Zulhijjah sebanyak 7 biji. Kat depan tu je ya. Zul tak ambil gambar. Okey. Okey, ni suasana di Jamrah Kubra. Okey, ni Jamrah Kubra. Okey, dalam perjalanan kita hendak melontar, memekong. Okey, orang Terengganu kata pekong. Melontar batu ni ke Jamrah Kubra ni, kita bacalah takbir, berzikir, berdoa. Ya Allah, jauhlah kami daripada syaitan yang derajam. Ya Allah, doa lah untuk family kita, anak-anak kita, adik-beradik kita, keluarga kita. 10 Zulhijjah inilah yang pertama dan terakhir kita melontar di Jamrah Kubra, nama dia. Okey, insya-Allah. Ini tempat melontar. Ni keliling suasana. Okey, dah nak pulang. Itu Jamrah Kubra. Lepas tu nak balik dah. Nampak tak train tu? Train bergerak. Lepas tu dari sini juga nampak jam yang di mana tadi? Jam yang di Mekah tu. Ada tu nampak tadi, tapi tak nak ambil video dah sebab Asyikah tu suruh turun. Okey. Alhamdulillah. Melontar malam ni tak ada orang. Alhamdulillah. Itulah pentingnya kita sebagai jemaah haji, jemaah tabung haji. Kita mesti dengarlah cakap orang tabung haji, ustaz-ustaz dan ustazah dalam tu. Kita kena dengarlah kan. Tengok dia beri masa yang baik untuk kita. Tak ada orang nak melontar, kita je yang melontar. Mudah dan selamatlah insya-Allah. Okey, sekarang perjalanan pulang ke Mina. Okey, kami dah siap melontar. Kat sini mudah. Kalau bawa air sikit tak ada masalah. Tak nak bawa air pun tak ada masalah sebab air disediakan di sepanjang perjalanan. Dan yang ini mesti disediakan. Ini I suka makan tau. Kemana saja I bawa makanan. Ni mana? Oh, itu tempat yang kita jalan tadi. Subhanallah. Okey, perjalanan pulang ke penginapan Mina. Kita juga lalu Terowong Muasim menghala ke Mina lah. Sama juga yang macam kita masuk tadi. Dia ada laluan lantai bergerak tu, yang macam eskalator tu, tapi bukan macam jenis tangga, jenis lantai. Siapa penat naik atas tu, bergerak sampai depan. Siapa nak cepat, nak laju, nak berlari, nak speed, lalu ke tepi. Tak ada orang marah. Lalu ke tepi kiri atau kanan. Sebab ini hanya satu hala. Sebenarnya kan, bagi orang muda, Allah kurniakan dia kudrat, dia tak terasa apa pun. Menghala pergi tu 5 km, nak balik pula 5 km, jumlahnya 10 km, dia tak terasa apa. Tapi kan, Zul tengok ramai jugalah kat tepi-tepi tu. Ada yang berhenti. Biasanya makcik-makcik lah. Tadi Zul tengok makcik tu ditemani oleh pakcik tu lah. Dia muntah tau. Dia muntah-muntah, muka dia pucat. Yang macam tu dia perlu berehat sekejap. Yang baru tadi pula Zul nampak makcik tu, dia berkawan dengan makcik juga. Dia berhenti kat tepi tu. Dia
dibasuh muka. Lepas tu kan mata dia pejam lama tau, kesian. Itulah kan tu, inilah orang panggil perjuangan mudah bagi orang yang diberi usia yang muda dan sihat tu mudah. Tapi jika yang berumur sikit atau diuji dengan kesihatan, mereka payahlah. Tapi kan mereka tetap berjaya sebab dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting doa nombor 1. Doa, usaha dan tawakal. Bukannya usaha, tawakal, doa dulu. Minta pertolongan Allah dahulu. InsyaAllah boleh. Ini bukan perjalanan yang terakhir, ini perjalanan yang pertama 10 Zulhijjah. InsyaAllah 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah dan 13 Zulhijjah Zul akan ke sini lagi bersama jemaah yang lain untuk melontar. Yang ketiga hari ni kita melontar di Sughra, Wusta dan Kubra. Tadi Zul tunjuk ada 3 tempat melontar kan. Malam ni seterusnya kita akan melontar di ketiga tempat ni. Hanya 10 Zulhijjah sahaja kita melontar di satu tempat, iaitu Jamrah Kubra. Assalamualaikum.